KPM. Oh, wow. Ada pokok, ada gambar. Ada sangka. Banyaknya barang ada hari ini ya. Wow. Memang meriahlah set kita pada hari ini. Oh, apa ini? Daun pun ada. Kita masak-masak ke? Tapi ini pula untuk sikat rambut. Tapi saya tak ada. Ni ada sangka pula. Ada apa dekat dalam ni? Kalau anda nak tahu, jom kita kenalkan cikgu yang akan bersama kami, iaitu Cikgu Ila dan juga Cikgu Syakirin. Hai cikgu, selamat pagi. Hai. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda, dan juga seperti yang dikatakan tadi, Cikgu Ila dan juga Cikgu Syakirin. Sebelum kita mula cikgu, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP macam kita sekarang. Jarak di antara kita memanglah 1 meter kan, ataupun lebih daripada 1 meter, dan pastikan anda pakai pelitup muka seperti kita semua kan. Dan bila nak buka tu, jarak tu kena jaga. Macam sekarang, sebelum kita kenalkan diri kita, apa kata kita amalkan SOP dulu cikgu. Kita pakai gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer seperti yang kita tahu. Saya pun pakai sekali lah, sebab kebersihan ni kena jaga kan, terutamanya pada ni pandemik ni kan. Betul. Okey, sekarang kita dah amalkan SOP, bolehlah kita buka pelitup muka kita. Baiklah. Okey, kepada mereka yang menonton di rumah juga, pastikan pelitup muka ni bila dah buka, jangan letak rata-rata tempat, dekat sini, dekat sana, atas kepala. Jangan. Kita simpanlah di dalam bekas khas ataupun di tempat khas supaya tidaklah ini sana kan. Okey, macam kita dengan cikgu, kita semua ada bekas khas. Okey, kita boleh letaklah mana-mana atas meja cikgu. Okey, baiklah. Sekarang dah nampak dah muka ceria kita semua. Apa kata cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, boleh. Okey, nama saya Cikgu Nur Zuhaila binti Jamaluddin. Boleh panggil cikgu Ila. Cikgu mengajar di PPKI SMK Jalan 3. Terima kasih cikgu. Dan seterusnya cikgu. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakirin Aiman bin Safi'i. Saya boleh panggil Cikgu Syakirin. Saya mengajar di SMK Tanjung Gemuk, Kuala Rompin, Pahang. Baik, cikgu, terima kasih. Dan setahu saya, bukan kita bertiga je kan cikgu pada hari ini. Kita juga ada murid berkeperluan khas yang bersama kita dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Jom. Mari kita tengok. Hai semua, selamat pagi. Hai, itu dia. Murid kita yang ada dalam talian. Okey, nanti cikgu akan sebutkan nama anda. Cikgu kenalkan diri anda. Bukan cikgu yang kenalkan diri, tapi anda semua kenalkan diri anda ya. Okey, kita mulakan dengan siapa nak kenalkan diri dulu? Muhaimin. Oh, Zuleka angkat tangan. Okey, boleh kenalkan diri? Nama saya Zuleka. Ayat Terizot. Okey, alright. Terima kasih. Terima kasih Zuleka. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya Ilham Raihana. Boleh kenalkan diri? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nama saya Ilham Raihana binti Abdul Rahman. Boleh panggil saya Ilham. Okey, Ilham. Okey, Terima kasih Ilham. Seterusnya, siapa nak kenalkan diri? Muhaimin angkat tangan. Okey, good. Okey, silakan Muhaimin. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ramin Syafiq bin Sabah Jumaat. Ma'ruf. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Kita lagi seorang murid cikgu. Yang satu lagi, siapa tu? Boleh bagi tahu nama? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syahin bin Muhammad Khalidin ataupun boleh panggil saya Syahid. Syahid. Okey, terima kasih Syahid. Terima kasih. Okey, baiklah. Kita dah berkenalan dengan murid kita yang ada dalam talian, cikgu. Sebenarnya saya nak tanya, cikgu, apa yang kita akan teroka pada hari ini, cikgu? Okey. Sebenarnya, saya perasan Cikgu Syakirin ada bawa sesuatu. Itulah dia. Saya nak tahu sebenarnya ada apa dekat dalam ni. Okey, mari kita tengok. Okey. Okey, tumpang lalu. Terima kasih. Okey, saya ada bawa sebuah sangka. Jadi, dalam sangka ni, murid-murid, saya ada seekor, 2 ekor haiwan. Jadi boleh sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini,
Saya nak, boleh tak Cikgu Ila, murid-murid teka apa yang ada dalam sangkar ni? Kita ajak Tuan Sean sekali lah. Boleh. Okey, okey. Cik Sean. okey. Oh, dalam ni Apa ya? Boleh tak Cikgu Ila nak teka? Okey, teka. Sebab haiwan kan. Okey. Cikgu Ila rasa ini kucing lah. Okey, Cik Sean. kucing. Okey. kucing. Okey, so Cik memang Sean. haiwan lah. Boleh tak kalau bukan kucing, mungkin ular? Okey. Ular takut. Okey, saya akan bagi clue. Okey, murid-murid boleh jawab tak? Okey, murid-murid, cikgu akan bagi clue. Dia seekor haiwan. Okey, bertelinga panjang, berekor pendek dan berbulu. Berbulu, badan dia berbulu. Jadi, murid-murid tahu tak apa dia? Boleh tak cikgu tanya murid-murid? Okey, siapa nak teka? Siapa nak teka? Cepat, siapa nak teka? Siapa tu? Saya Zulaika. Zulaika. Okey. Apa dia? Telinga haiwan apa dia? panjang. Telinga panjang. Berekor pendek. Makan mango. Arnab makan Arnab mango. makan mango. Okey, jadi kita tengok apa betul ke salah. Okey. Arnab makan carrot. Anak makan carrot. Ya. Okey, jadi boleh tak minta Encik Sean Okey, boleh. tarik ni. Okey, 1 Sebelum kita 2 mulakan 3. magic Jeng kita. jeng jeng. Jeng, jeng, jeng. Tada! Okey. Comelnya. Zulaika cakap tadi Arnab, kan? Pandai Zulaika. Okey, dalam sangkar ni ada 2 ekor arnab. Ya. Seekor ibunya dan seekor anak arnab. Betul lah kata cikgu tadi. Memang nampak pun macam cikgu terangkan tadi. Berbulu, Ya. telinga panjang. Betul? Oh, dan berkaki 4. Okey. Ya. Okey, pasti cikgu saya nak tanya. Ya. Apa sebenarnya cikgu yang kita akan terokai pada hari ini, cikgu? Hari ini kita akan meneroka haiwan alam haiwan. Jadi kita nak fokuskan kepada ini apa? Okey. Ini Pemeliharaan ternakan arnab. Ya, betul. Okey. Tapi sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda semua, sekarang kita dah masuk kempen ataupun bulan di mana kita menyambut Hari Guru ataupun sambutan Hari Guru. Ya. So sempena bulan ni kita ada hashtag, kempen hashtag terima kasih cikgu, di mana adalah kiriman e-card daripada murid kita. Nampaklah di skrin anda. Thank you teacher, we appreciate all that you do. Dan kita ingin ambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua cikgu di sana dan juga cikgu-cikgu atas terima jasa kasih. dan juga pengorbanan cikgu dalam mendidik kita semua. Ya, betul tu. Baiklah, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Fatia Amani binti Baharudin. Umur saya 6 tahun. Saya dari Prapintek SK Sungai Telur. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di Malaysia ini. Untuk guru yang telah mendidik saya, terima kasih cikgu. Jasa cikgu akan saya kenang selamanya. Love you. Terima kasih cikgu. Tahukah anda, arnab mengawal suhu badannya melalui telinga. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven, si Arnab dan juga Cikgu Ila. Cikgu Syakirin pergi mana? Cikgu Syakirin tengah tengoklah ladang ternakan MBK kita. Okey. Sekarang datang sana tu ada dalam tangan saya ni sekarang ada anak-anak. Okey, dia takut sikit sebab tak biasa kan Ya, ada dekat betul. ini siaran langsung sekarang. Betul. Dia nervous sikit. Okey, sekarang ni Cikgu Ila nak ceritalah. Ya. Apa tu ciri-ciri anak? Okey, sebab kita tadi dah tahu kita nak belajar tentang
arnab. Okey. Jadi kita kena tahulah sebelum kita nak memelihara haiwan ni, kita kena tahu ciri-ciri dia. Okey, yang pertama kita tengok telinga arnab tu. Okey. Telinga arnab tu panjang. Lagi dan panjang daripada telinga saya. tirus. Okey. So kalau kita tengok seterusnya, cuba tengok gigi arnab tu. Kalau kita tak boleh tengok gigi arnab tu kan. Okey, gigi arnab kat depan tu, gigi kacip dia tu. Okey, gigi kacipnya lebih besar. Okey. Dan kemudian kalau kita tengok kaki belakang dia, tengok kaki belakang dia kan. Okey, kaki belakangnya lebih besar daripada kaki depan. Okey. Dan kita tengok pula ekor dia. Tu Ekor dia ada kat belakang ni. ekor. Nampak tak? Nampak tak ekor dia? Ekornya lebih kecil, montok, kecil. Okey. Anak-anak cikgu yang dekat luar tu, MBK kita tu, nampak tak yang Cikgu Ila tunjuk ni? Arnab. Semua nampak tak? Nampak juga. Nampak. Suka tak arnab ni? Suka. Apa yang awak suka tentang arnab? Cantik. Cantik. Okey, lagi apa lagi? Apa lagi yang selain pada cantik tu? Apa dia? Bersih. Bagus. Sekali lagi. Muhaimin angkat tangan. Muhaimin, apa yang Muhaimin suka tentang arnab ni? Suka. Okey, bagus. Okey, cuba tengok ya. Jadi kita kena sayanglah arnab ni, okey? Kita tak nak kasar-kasar dia, okey? Alright, kemudian arnab ni dia boleh jadi haiwan pemeliharaan ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris pet. Okey, kesayangan ya. Okey, jadi anak-anak semua kalau nak pelihara arnab, pastikan kena jaga dengan baik, okey? Kemudian haiwan ni boleh jadi haiwan ternakan ya. Maknanya kita boleh jadikan dia sumber makanan melalui daging dia. Betul. Boleh. Betul ya. Ya, memang dia nampak cute. Okey, dan kita rasa kesian, tetapi ada beza ya antara haiwan pemeliharaan dan haiwan yang kita ternak sebenarnya. Okey. Tuan Sean, jom kita simpan balik. Okey, jom. Jadi kita nak tengok sangkar. Sekarang kita nak buat tata cara penjagaan. Okey, penjagaan. Saya simpan dekat sini, Cikgu. Peralatan. Okey. Jangan lari lagi ya. Okey, saya jalan ke sini ya. Cikgu boleh tolong buka Boleh. Saya akan tolong tuan. Saya namakan si anak ni sebagai Ali. Ali. Wow, sentimentalnya. Dulu kawan saya Ali pun comel-comel macam anak ni. Okey, Ali, jaga-jaga ya, jangan keluar lompat keluar. Nanti kejar-kejar pula kita. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. Saya makan SOP lagi sekali cikgu. Betul lah. Okey. Kena sentiasa jaga kebersihan kita cikgu. Betul. Kan sekarang tengah COVID-19 kan. Okey. Apa lagi cikgu nak tunjuk ya? Okey, Tuan Sean, jom. Cikgu Ila nak tunjuk tentang sangkar. Okey, apabila kita nak memelihara haiwan pemeliharaan kita, okey, ini adalah sangkar, okey? Jadi kita kena pastikan sangkar kita sesuai. Okey? Janganlah kita nak letak 5 ekor terus dalam satu sangkar besar macam ni kan. Nanti sempit cikgu. Okey, apa jadi ya anak-anak cikgu kat luar sana ya? Kalau cikgu Ila sumbat 5 ekor dalam ni, boleh tak? Zuleka? Oh, Zuleka. Ya, cikgu. Boleh ke Cikgu Ila sumbat 5 ekor arnab dalam sangkar besar macam ni? Tak boleh. Kenapa? Kenapa ya? Sempit. Pandailah anak cikgu ni. Okey, betul tu ya. Jadi kalau kamu tengok, okey, kamu tengok sini, kita punya ada ukuran dia yang sesuai dengan sangkar ni ya, Tuan Sean. Saya pegangkan cikgu. Okey, boleh. Okey. Kalau kita tengok dia 2.5 kali 2.5 kali 2.5 kaki, okey? Cuba tengok dia. Dan kita perlukan dia ada berjaring dan sesuai untuk pengudaraan. Jadi apa jadi pada anak kita ni Syahin? Apabila dia berjaring, dia boleh bernafas. Betul tak? Ya. Betul tak kalau ada jaring ni? Anak kita boleh
bernafas. Okey. Cikgu nak tanya cikgu, kalau kita mengikut pengukuran ni, nak simpan dalam kotak, tak ada jaring, boleh ke cikgu? Kalau kita simpan dalam kotak, boleh ke Arnab tu bernafas, Tuan Sean? Kita tanya pula murid-murid kita, boleh ke kalau simpan dalam kotak yang tiada lubang? Okey, siapa nak jawab? Ilham Raihana? Muhaimin tadi yang angkat tangan ke? Ilham tengah nak jawab. Okey, Muhaimin nak jawab ke? Ya, apa jawapanmu? Boleh tak Cikgu Ila letak Arnab dalam kotak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ya. Okey, Ya, betul. So, kena pastikanlah ada pengudaraan yang bagus Betul. supaya anak boleh bernafas. Okey, yang ni satu lagi Cikgu Ila nak tunjuk. Kalau untuk anak Arnab, kita kena letak dalam tempat yang berjaring halus. Okey, selalunya anak Arnab yang berumur 0 hingga 30 hari, mereka akan tempatkan anak Arnab di sini. Okey, kerana kita tak naklah ibu Arnab tadi, cuba tengok, ibu Arnab nak keluar kan. Jadi langgar bertindan pada anak Arnab tadi kan. Tak boleh macam tu. Tak boleh ya. Itu kita kena jaga tentang hal ini ya. Alright. So, seterusnya Cikgu Ila nak cerita tentang sangka ni ya. Okey, apa yang kita nak ceritakan iaitu tentang kebersihan. Okey, baik cikgu. Okey. So sebelum tu Cikgu Ila nak pasang video tentang grooming. Okey, jom kita tengok sama-sama. Jom. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey, anak-anak Cikgu Ila boleh nampak di sini. Ini adalah salah satu aspek kebersihan yang kita akan tekankan semasa penjagaan Arnab. Okey, iaitu kita ada tempat pemotong kuku ya. Okey, pemotong kuku ni untuk kenapa kita kena potong kuku? Kerana pastikan kuku Arnab tu tidak panjang kerana Arnab boleh mencakap. Cikgu. Boleh mencakap. Jadi bila mencakap, apa jadi? Dia akan cakap pada macam ibu Arnab akan cakap pada anak Arnab. Tidak. Jadi dia akan luka. Apabila luka, itu sebab kita kena pastikan apabila luka kena bawa ke veterina atau doktor haiwan. Sebab kalau luka dia akan mendatangkan penyakit dan sebagainya. Macam contohnya sangka pun kita kena jaga. Kenapa kita kena jaga? Cuba teka. Kenapa kita kena jaga kebersihan sangka kita ni? Anak-anak cikgu boleh jawab tak? Ke Tuan Sean nak jawab ke? Ada siapa tahu tak kenapa kita kena jaga sangka kita ni? Kan? Kenapa kita kena jaga sangka kita? Ilham Raihana, cuba jawab. Sayang. Supaya anak sihat. Anak sihat, betul, bagus. Okey, lagi siapa lagi yang boleh jawab? Okey, Syahin. Okey, cuba Syahin jawab. Kenapa Cikgu Ila kena jaga sangka Arnab ni? Supaya tak banyak bulu. Tak banyak bulu dia. Betul. Kalau bulu dia bergumpal-gumpal pun dia akan mendatangkan penyakit kan? Betul ya? Betul. Okey, dan apa lagi ya? Okey, kalau kamu tengok dekat sini kita ada grooming set ya. Tu sebab antaranya kita kena jaga yang ni. Okey, kena rajin lap sangka tu dengan bersih. Kemudian pastikan juga macam setengah penjaga anak atau pemelihara anak, mereka akan bakar. Okey, bakar sangkar ni supaya tiada hama atau penyakit sebenarnya Tuan Sean ya. Okey. Dan rasa sangkar tu kalau kita gunakan contoh macam rumah kita jaga kebersihan rumah kita betul, kan cikgu. Betul. Supaya kita selesa, tak berbau, supaya kita pun tak jatuh sakit kan. Betul. So sama juga macam sangkar tu walaupun dia bukan rumah tapi dia bagaikan rumah untuk anak kita. So kita pun sebab mereka tak jadi ataupun tak boleh bersihkan sangkar tu sendiri, kita lah kena bantu mereka. Sebab tu kita juga bila ada anak ni kita lah kena bertanggungjawab untuk memastikan kebersihan dan juga
keadaan dan kesihatan anak dijaga. Betul tu Tuan Ya. Syah. Saya sangat setuju. Okey, kalau kita tengok, sebab kalau kita biarkan anak ni kotor, apa jadi? Dia akan mendatangkan penyakit bukan hanya kepada anak ini, tetapi kepada kita juga. Oh, ya ke, cikgu? Ya, sebenarnya. Itu sebab macam betul lah tadi langkah kita menggunakan sanitizer dan Ya. sebagainya. Ya. Okey, jadi kat sini pada tu kita ada shampoo. Okey, anak pun ada shampoo, bukan guna shampoo yang kita guna, cikgu? Ya, dia ada Yang ada khas. khas lah. Yang khas ya. Okey, dan kemudian ni pemotong kuku yang macam kita tengok grooming tadi. Ya. Dan kita boleh Macam dia sikat, berus ya. Berus. Bukan sikat, itu berus lain. betul lah tu. Lebih okey, kurang okey. lah. Ya. Berus anak tu ya. Ya. Okey, jadi kita kena sayang lah macam kita ibu kepada anak ni. Ya, inilah yang penting kita kena jaga. Ya, cikgu. Okey. Saya nak tanya pula kepada yang ni, pemotong kuku ni. Ya. Saya nampak dia lain. Kalau untuk manusia, kita boleh guna tak yang ini? Boleh ke? Memang tak lah. Tak boleh lah. Sebab saya perasan kan kuku kuku anak tu macam dia tajam sikit Dia dan tajam. bulat. Sebab tu Dan- bentuk pemotong kuku ni pun lain kan, cikgu? Betul, setuju. Okey. Okey, Cikgu Ila nak teruskan satu lagi. Ya. Okey, yang berkaitan dengan Arnab. Ya. Okey, penjagaan Okey. anak. Jadi, Cikgu Ila nak cerita sikit. Kat sini kan ada pokok. Apabila kita letakkan sangkar, Ya. okey, boleh tak Cikgu Ila letak dekat bawah panas matahari? Cikgu Ila nak tanya anak-anak cikgu, boleh tak Cikgu Ila ada Arnab, ada sangkar, cikgu letak dekat tempat panas matahari? Boleh tak? Okey, Muhaimin boleh? Tak boleh. Ilham kata tak boleh. Tak Betul. boleh. Kenapa? Kenapa tak boleh? Nanti dia boleh sensor dengan sakit. Boleh sakit. Ya, sebab Arnab ni sensitif pada panas. Ya. Okey, itu sebab ada setengah pemelihara, Ya. mereka akan letakkan di tempat yang lebih sejuk, di bawah bumbung. Okey, di bawah pokok. Okey, ataupun kita boleh tengok ada setengah yang akan pasang kipas. Sebab dia tidak suka kepada tempat yang panas. Macam saya lah, cikgu. Saya bagaikan anak. Tapi kita juga kalau kita berdiri di luar ataupun di kawasan yang mataharinya terik, panas, kita pun tak boleh tahan. Apatah lagi anak kita, kan, cikgu? Betul, setuju. So macam pokok-pokok ni bolehlah letak kalau ni bagaikan letak di tempat yang teduh lah, cikgu. Betul. Itu sebablah kalau kita tengok ladang ternakan MBK kita ni, Ya. okey, penuh dengan pokok, kan? Cuba Ya. tengok, awak tengok dekat sini, kan? Kita dah tengok ceria, kan? Ya. Ceria ladang ternakan kita supaya Arnab ini pun gembira. Betul okey. tak? Ya? Baiklah, sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Saya Nur Ibrana Jemaah Biasa dan Sekolah Kebangsaan Santan Perlis. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru dengan tema Gerakan Masak. #terima kasih cikgu kepada semua guru Sekolah Kebangsaan Santan di atas jasa dan pengorbanan mendidik saya dan rakan-rakan. Juga buat wakil guru di seluruh Malaysia. Terima kasih cikgu. Tahukah anda, Arnab mempunyai 18 jari kaki, iaitu masing-masing 4 jari di kaki belakang dan 5 jari di kaki hadapan. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM
bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Syakirin. Cikgu Ila pula pergi mana tadi? Oh, Cikgu Ila tukar mungkin. shift ke, Cikgu? Ya, tengok sangka tadi. Okey, Cikgu. Seronok ya. Seronok. Tadi kita belajar berkenaan dengan Penjagaan arnab tu. Betul. Berkenaan dengan ada shampoo, ada sangkar. Sangkar tu pun kena letak di tempat yang teduh, kan, Cikgu? Betul. Okey, Untuk Cikgu pula arnab. Okey. Cikgu pula nak ajar apa? Pada hari ini, Ya. saya akan menceritakan tentang macam mana kita nak jaga makan dan minum arnab pula. Okey, baik, Cikgu. Okey, lepas kita dah jaga arnab tu, kita kena beri makan. Okey, sebab tu dah nampak ada banyak di kan? bawah ni. Banyak set-set makanan ni. Okey. Kita kena masak ke, Cikgu, untuk anak? Tak payah. Tak payahlah. Tak payah. Ingatkan kena buat lauk, bukan? Okey, sebelum kita terangkan apa makanan arnab ni, jadi saya nak tanya dulu murid-murid di rumah ataupun murid-murid kita, MBK kita, apa kepentingan makanan kepada arnab? Sebab apa pentingnya makanan kepada arnab? Okey. Siapa yang nak jawab apa kepentingan makanan kepada arnab? Okey, boleh cikgu tanya? Okey, siapa nak jawab apa kepentingan kita jaga makanan kepada arnab? Okey, Zulaika, apa dia Zulaika? Sebab apa kita nak? Ya. Anak besar dan sihat. Anak-anak sihat. Okey, anak sihat. Okey, pandai Zulaika. Lagi siapa lagi boleh jawab? Syahid? Sebab apa kita kena jaga makanan arnab? Supaya dia selalu akan sihat. Lepas tu jaga kebersihan. Jaga kesihatan dia kan? Pandai Syahid. Jawapan yang bagus. Okey. Yang pertama sekali, sebab apa kita kena jaga Encik Sean? Sebab apa kita kena jaga makan arnab ni? Sebab kita nak tentukan kesihatan dia. Kalau dia makan macam-macam nanti, kita takut dia sakit perut, cirit-birit, dan boleh menyebabkan kematian, Sean. Tidak, tak naklah. Kan? Jadi kita tak naklah haiwan yang kita pelihara tu mati. Jangan. Arnab kan comel. Jadi bila dia mati, kita sedih. Ya, betul, Kesian Sean. anak-anak, Ya, betul. kan? Okey, yang kedua, sebab apa kita kena jaga makanan dia? Sebab kita nak tentukan pembesaran dia. Kan? Bagi dia besar sikit. Bagi dia besar. Lagi comel. Ya, makin besar makin comel kan? Tapi kita tak naklah dia overweight, Betul juga. terlalu gemuk. Tak nak sampai kan? tak boleh jalan Ya, pula. betul. Okey. Okey, murid-murid, seterusnya sebab apa kita kena jaga makan kita? Makan arnab sebabnya kita nak arnab tu aktif. Kalau dia tak makan nanti dia akan lapar dan dia akan monyok jelah, lesu kan. Okey, seterusnya sebab apa kita bagi makanan yang baik untuk mengawal penghadaman usus arnab. Macam manusia kan, kita tak bolehlah makan macam-macam yang bukan-bukan kan. Nanti takut penghadaman dia nanti susah pula nak pergi rosak. ke tandas ataupun terlalu senang untuk pergi ke tandas pun susah pula. Ya, betul. Okey. Okey, jadi saya akan terangkan apa makanan-makanan arnab ni. Okey, boleh, Cikgu. Okey, boleh ya? Okey, yang pertama sekali adalah pellet. Pellet ni merupakan makanan makanan proses lah. Boleh saya tengok, Cikgu? Boleh. Boleh buka, Cikgu? Boleh. Boleh ya? Boleh. So pellet dia nampak macam ni. Ini makanan proses lah. Yang kita akan bagi pada arnab. Pasir ke? Yang anda ada di rumah tu, nampaklah pellet dia, bentuk dia pun kan? Bentuk-bentuk kecil-kecil, macam ubat tu. Saya boleh makan, Cikgu? Tak boleh. Tak boleh. Ini untuk makanan arnab saja. Okey. Okey. Seterusnya, selain pellet, apa lagi yang boleh kita beri pada arnab? Okey, boleh cikgu tanya murid-murid di rumah? Apa lagi makanan yang kita boleh bagi pada arnab? Siapa? Okey, Muhammad. Carrot. Apa? Carrot. Okey, kan kita selalu dengar kan? Bila tengok kartun kan nampak kan dia makan kunyah carrot kan? Okey, pandai. Lagi siapa lagi boleh jawab? Zulaika, Ilham. Siapa dulu? Ilham dulu. Okey, Ilham dulu. Salad. Dia makan boleh. salad ke? Boleh. Dia boleh. sayuran hijau kan? Okey, lagi Zulaika last. Zulaika. Dia makan apa lagi? Anak kita boleh bagi makan apa lagi?
Sayur. Sayur. Okey, betul. Semua betul Encik Sean. Sean. Ya. Jadi seterusnya adalah sayur hijau. Okey, kita tengok dekat atas ni kan. Ya. Sayur hijau ni contoh macam kangkung, daun mulberry. Boleh juga? Boleh. Kita Saya boleh tak- bagi. Boleh. Bentuk dia macam ni, mulberry. Mulberry. Kan daun mulberry, Ya. ketum ayam. Lagi ni ginseng Jawa. Oh, pun boleh? Ya, kita boleh bagi makanan pada arnab. Okey. Okey. Macam tadi saya nampak pun ada dekat sini. Oh, tapi yang ni bukan sayur hijau lah. Bukan sayur Yang hijau lain, lah. Yang apa ni? Yang ni pisang. Itu buah-buahan. Buah-buahan. Okey, seterusnya. Apa lagi yang kita boleh bagi makan pada arnab? Encik Sean. Saya Apa lagi? pun tak pastilah, cikgu. Saya nampak dekat sana apa tu? Hay ataupun rumput. Ya, rumput boleh kering. bagi makan. Okey, hay ataupun rumput kering ni adalah makanan yang paling terbaik. Kita boleh bagi pada arnab. Oh, ya ke? Ya. Oh, kenapa, cikgu? Sebabnya dia kering. Ya. Kita tak boleh bagi makanan yang basah kepada arnab sebab kita takut arnab tu cirit. Oh, okey. okey, Faham. Okey. So, yang ni dia rumput macam mana? Rumput biasa lah yang dah dikeringkan. Ya, betul. Oh, okey. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Ya. Apa lagi yang kita nampak tadi? Oh, cikgu, Apa lagi saya yang Sean nampak tadi? Saya nampak yang ni, cikgu. Apa lagi? Yang besar, daunnya besar. Ini Baunya harum. Ya, daun pisang kan? Ya. Itu adalah sayur hijau. Dalam boleh. kategori sayur hijau lah. Kita Ya. boleh bagi pada arnab. Seterusnya adalah Macam tadi buah-buahan lah. buah-buahan. Ya. Okey, buah-buahan ni kita boleh bagi pisang lah. Tapi semua jenis buah-buahan ke ataupun sesetengah? Sesetengah lah. Sesetengah lah. Contohnya kalau tembikai tu kita bagi kulit tembikai. Oh, kulit tembikai? Dia boleh makan. Oh, kalau apple boleh go? Apple kita boleh kena potong-potong lah. Potong, kalau besar memang tak boleh tak makan boleh kan. lah. Mulut mereka pun tak besar sangat. Ya, betul Sean. Bukan macam kita. Ya. Okey, cikgu, saya nak tanya ya. Ya. Daripada muda lagi ke, maknanya lepas dilahirkan, Okey. terus boleh makan sayur ke ataupun bergantung pada usia go? Okey, pandai. Okey. Soalan tu baik. Ya. Sebenarnya arnab yang dilahirkan Ya. 0 hingga 3 minggu, Ya. dia hanya menyusu ibunya sahaja. Selepas 3 minggu barulah kita bagi makan makanan lah kepada arnab. Contohnya kita bagi pellet lah pada arnab. Jadi saya nak tunjukkan macam mana kita nak bagi arnab tu makan. Okey. Boleh. Okey. Jadi Ya. Sean, kita akan bagi makan arnab tu makan pellet. Pellet, Okey, ini pellet sebanyak 50 gram. 50 gram. 50 Okey. gram. Selalunya kita akan bagi pagi 50 gram dan petang 50 gram. Okey. Okey. Jadi jom kita pergi ke sangkar arnab. Oh, baik cikgu, jom. Okey. Yeay. Cikgu, sebenarnya masa saya kecil dulu, Ya. sekarang saya dah besar lah, tapi Ya, masa kecil tu, Ya. dulu saya ada anak tapi saya terlalu muda untuk tahulah ni penjagaan anak. So ingat je saya ada anak tapi jaga tu saya rasa ibu bapa saya yang jaga pula. Sama-sama jaga. Yelah. Okey, alright. Okey Sean, Okey. sebelum kita nak bagi arnab ni makan, Ya. kita perlu sediakan bekas makanan lah. Contohnya bekas besi inilah. Boleh saya pegang satu dulu? Boleh. Okey, Silakan. so nampaknya macam ini. Okey, ini bekasnya. Kita tak boleh sediakan bekas yang besar sebab Ya. takut nanti arnab tu duduk pula dalam bekas. Alamak. Nanti makanan tu tumpah, kotor dan sebagainya lah. Ya. Kan tadi Cikgu Ila dah terangkan kita kena bersihkan sangkar tu kan. Ya, betul. Kan? Jadi okey. Okey. Itu Ni 50 gram. Ya. Kita letak dalam bekas ni. Kan? Banyaknya. 50 gram. Selalunya kebiasaannya kita akan bagi anak ni makan setiap hari 100 gram makanan. 100 gram. Sebab tu ada 50 gram untuk Pagi. 50 gram, yang bakinya petang. 50 gram petang. Okey. Okey. Jadi boleh kita buka sangkar ni. Okey, boleh saya tolong ibu. Ya. Okey, Nampaknya macam ni. anak ni pun dah lapar ni. Aduh. Okey. Okey. Jadi kita masukkan dalam kandang arnab ni. Okey. Okey. Kalau kita tengok lapar tak? Nampak. Anak ni dia jatuh kan. Kan? Tak je nak gaulkan dia punya lauk. Oh, okey. Mungkin dia risaulah. Dia takut. Mungkin dia tak rasa nak makan pellet je. Ya, mungkin dia dah kenyang. Ini anak ni dia macam anak 5 bintang lah. Mungkin pellet ni dia tak suka. Saya nak makanan lain. Ataupun mungkin dia dah kenyang. Ya, tapi kalau kita tengok, kalau kita sediakan bekas plastik tadi Sean, Ya. dia akan gigit bekas plastik tu dan makan pecah. plastik pula. Ya, sebab boleh itulah makan kita tak boleh sediakan bekas plastik pada arnab. Nampak dia
dia cuba nak gigit bekas kan? ni kan. Dia tak biasa kan. Okey. Okey. Tak apa. Mungkin anak-anak pula nak makan, kita boleh cuba kan. Tapi boleh. yang untuk anak-anak ni dia juga makan pellet ke tu? Boleh lah. Kita Boleh. bagi makan Okey, pellet. kita cubalah. Try kita bagi. Macam ibu tadi tak nak. Dia dah Tak kenyang. apa. Dah kenyang dah. Mana dia? Oh, hai. Okey. Ada Makan makan tak? tak? Tak nampak pula. Ada makan? Oh, tak Ah, adalah. Anak tu dia kenyang lah ni. Dia malu-malu lah cikgu saya rasa. Ya. Sebab dia dekat televisyen tak biasa nak makan depan orang. Baru masuk TV kan. Kan. Okey. Tak apalah. Okey, jadi tapi biasanya mereka akan makan ya cikgu? Ya, dia akan makan. Kalau lapar dia akan makan dalam bekas makanan tu lah. Ya. Okey. Seterusnya anda katalah kita tak sediakan bekas makanan yang kecil tu, Ya. kita akan letak dekat kita akan gantung pada sangkar tu lah. Oh, apa tu? Macam dia... Ini bekas makanan juga. Oh, okey. Nanti kita akan tebuk buat lubang, Ya. kita akan masukkan pellet. Dalam ni nanti dia akan makan dalam ni. Oh, okey. Okey? Tapi yang tu di sebelah dalam cikgu? Dia sebelah dalam. Ya, Sebelah betul. dalam. Ya, nanti kita Okey. tebuklah. Okey? Okey cikgu. Apa Okey. lagi cikgu? Mungkin saya nak tanya ya. Tapi Apa, Syam? yang minuman tu dia minum macam mana cikgu? Dia letak dalam ni juga ke? Tak. Minuman Ya. Arnab ni tak ada limit. Sean Ya. Arnab dia akan minum. Bila dia rasa dahaga dia akan minum air tu. Jadi kita letakkan dalam botol ni lah. Jadi bila habis air ni kita top up je lah. Ya. Macam tu saja. Oh, okey. Tapi hanya air lah. Air saja. Macam air orange semua tak boleh ke? Tak boleh. Oh, tak boleh lah. Nanti, Air biasa je lah. Ya, air mineral saja. Macam air gas pun tak boleh? Tak boleh. Okey, Nanti tak boleh juga. menyebabkan sakit lah. Sakit Arnab lah. sakit. Okey, so baik kita jagalah Ya, makanan betul. tu. Betul, Syam. Okey. Ada tak apa-apa cikgu nak tambah sebelum kita berehat cikgu? Okey. Kalau tiada tak apalah cikgu. Untuk makanan, Ya cikgu. Untuk makanan Arnab yang bunting Ya. dan beranak, Ya. kita akan bagi pellet tu lebih lah, Sean. Kalau macam kebiasaannya kita bagi 100 kan? Ya. Kalau bunting dan beranak, kita bagi 150 sehingga 200 gram pellet. Yalah sebab kenapa cikgu? Okey, kita tanya murid-murid kita. Sebab apa kita kena bagi pellet tu lebih kepada ibu yang bunting ataupun ibu yang beranak? Okey, murid-murid boleh jawab? Siapa nak jawab sebab apa kita bagi Arnab yang bunting dan anak yang beranak makan banyak lagi daripada yang biasa? Ilham? Syahid. Sebab apa Syahid? Supaya dia mampu kuatkan tenaga untuk beranak. Ya, pandai Syahid. Nak kumpul tenaga kan lepas beranak nanti kita bagilah makan banyak sikit supaya dia kuat. Ya. Lagi apa lagi? Apa lagi? Ilham? Sebab apa kita bagi dia makan banyak? Sebab apa Ilham? Sebab apa? Supaya susu dia banyak. Supaya? Supaya susu dia jadi banyak. Ya. Bila dah beranak, anak-anak kan minum susu. Ya, betul. Jadi kita bagi makan banyak untuk mengeluarkan susu kepada anak Arnab tersebut. Oh, bagus. Ya, pandai semua murid-murid. Yeay. Okey. Cikgu, apa kata kita berehat dulu? Okey, boleh. Dan kita akan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM.
Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan cikgu-cikgu untuk hari ini, Cikgu Ila dan juga Cikgu Syakirin. Ya, saya. Okey, baiklah. Tadi kita dah tengok video berkenaan dengan pemeliharaan arnab kan? Ya, betul. Daripada kecil sehingga besar. Nampak comel sangat tak boleh hanya. Geram. Okey. Memang sangat comel. Okey, Cikgu, jom kita teruskan penerokaan kita, Cikgu. Ya, betul. Okey. Apa kita nak Jom buat, Cikgu? kita tengok balik. Okey, kita nak buat rumusan dan kita nak ulang balik apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, cuba baik, kita Cikgu. tengok. Okey, di ladang tenakan MBK kita tadi. Ya. Okey, kita tengok kita dah kenal apa tu arnab dan anak arnab sebab kita ada arnab kat sini dan anak arnab. Okey, kemudian kita dah belajar tentang tadi tata cara penjagaan arnab. Okey, tadi kita dah betul kan? Okey, kemudian kita tengok balik macam mana nak jaga dan sebagainya. Apakah makanan arnab? Betul. Bagaimana arnab tu makan? Betul. Okey, dan kita dah sudah meneroka pada hari ini. Kita tengok banyak bahan kita pada hari ini. Okey. Dan cikgu harap kita semua pastikan apabila kita menjaga arnab, kita memelihara arnab, pastikan kita menjaga dengan penuh tanggungjawab. Ya, betul. Okey, penuh tanggungjawab. Dan kita perlu ada sifat kasih sayang pada haiwan yang kita pelihara tersebut supaya arnab tu tak takut pada kita. Macam tadi kan, bila dia takut, dia rasa takut, dia tak nak makan, dia tak nak minum. Jadi dia akan menyebabkan sakit dan mati. Betul. Sebab macam untuk anak pun dia akan rasa stres, rasa tekanan juga. Bukan saja kita manusia tetapi mereka juga akan rasa stres. Sebab tu tak makan. Macam kita pula bila kita ada tekanan ataupun stres, kadang-kadang tak boleh tidur, tak boleh makan, nak buat kerja pun susah. Belajar pun susah kan, Ibu? Okey, ni Cikgu Ila nak ingatkan, apabila kita membela ataupun memelihara arnab, kita pastikan sebab arnab ni dia sebenarnya sama macam haiwan peliharaan lain. Okey, macam kucing, macam anjing, macam binatang lain. Okey, mereka ni macam contohnya arnab ni dia jinak. Okey, dan sebenarnya dia boleh dilatih. Okey, dia boleh dilatih. Bila makan boleh sebenarnya. Okey, dan mereka pun sangat suka disayangi. Okey, patting. Itu sebab kita cakap dia patting. Okey, belai dia. Betul. Okey. Jadi pastikan kita kena jagalah. Kita sebagai seorang penjaga pemelihara haiwan, kita pastikan kita tidak berlaku zalim. Ya, betul. Okey, sebab kenapa? Kerana ini pun makhluk Tuhan juga kan, Syed. Okey, untuk tambahan, sebenarnya arnab ni kita bukan sekadar hobi. Kita boleh jadikan dia sebagai haiwan peliharaan ternakan komersial. Boleh jadikan patty, boleh jadikan sate dan sebagainya lah. Kita boleh jual arnab ni sebenarnya. Sean. Daging dia kan boleh dapat menjana pendapatan. Betul. Cikgu, saya balik semula kepada penjagaan Senang tak nak jaga arnab? Sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya arnab ni sebenarnya mudah dijaga. Dia macam binatang yang lain seperti Cikgu Ila cakap tadi. Okey, dia jinak, dia mudah jaga. Yang pastikan jaga jangan dia kena kuman, penyakit sebab dia sensitif. Betul, sangat sensitif. Sangat sensitif. Apabila sensitif, dia mudah mati. Macam contohnya dia cepat terkejut. Okey. Apabila dia dengar salakan anjing ataupun apa jua yang sekelilingnya, dia sangat sensitif. So bila contoh kalau kita nak main muzik pun tak bolehlah kuat sangat ego. Betul. Nanti mereka pula akan terkejut. Takut. Bila nak cakap dengan anak pun kena cakap dengan elok-elok lah. Tak boleh menjerit ke anak. Betul. Walaupun telinga besar, mereka boleh dengar juga. Tak payah nak jerit-jerit. Betul. Itulah Sean, kita kena berhati baik pada orang lain dan sesama makhluk manusia dan juga haiwan juga. Betul kan? Ya, betul. Di sini kita dah belajar banyak nilai-nilai murni. Sepanjang kita berada dalam slot teroka kita pada hari ini. Betul tak, Sean? Betul tak? Betul tu, Cikgu Ila. Betul. Okey, kalau saya nak recap balikkan, kita dah pertama sekali dah belajar pasal pemeliharaan ataupun penjagaan. Penjagaan arnab. Lagi satu soalan sebelum kita akhir, Igu. Kita nak bersihkan anak macam mana? Kita mandi macam kita mandi ke dengan sabun ke atau dengan air lap ke macam mana? Okey, sebenarnya
untuk pengetahuan semua, untuk Arnab ni kita tak perlulah mandikan dia macam kucing setiap hari. Tak boleh tak boleh. sebabnya macam saya cakap tadi dia sangat sensitif. Okey, jadi apabila Arnab ni sensitif, kita sebenarnya boleh lap. Lepas tu ada cara lain kan? Caranya kita letakkan bawah tu dengan kain basah. Nanti dia akan bergolek. Okey, Itulah macam dia. Comel juga cara nak mandi anak pun comel. Betul. Jadi dia bergolek. Jadi bersihlah bulu dia. Okey. Baiklah, terima kasih Cikgu lagi sekali kepada Cikgu Syakirin dan juga Cikgu Ila atas perkongsian ilmu pada hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada murid-murid kita yang ada dalam talian, iaitu Syahin, Ilham, Muhaimin dan juga seorang lagi ialah Muhaimin, Syahin, Zulaika. Zuleka dan Ilham Raihana. Terima kasih banyak-banyak dan kita kasih. akan berjumpa lagi. Cikgu Ila pun nak ucapkan terima kasih kepada pegawai KPM, tim slot 2 Teroka, Puan Fauzia, Dr. Lily, Puan Fatimah, daripada BPK, Bahagian Pembangunan Kurikulum. Dan semua MBK, PPKI dan pentadbir, guru-guru SMK Jalan 3. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Good Tree kerana Good Tree Garden kerana banyak memberi nasihat kepada kita tentang penjagaan haiwan dan veterina Rompin. Dan seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah SMK Tanjung Gemok, pentadbir dan guru-gurunya yang banyak memberi sokongan dan galakkan kepada saya. Dan tentulah kepada PIC NTV7, Tuan Hazam and the team. Terima kasih banyak-banyak. Kami sangat menghargai. Betul. Dan terima kasih kepada And anda of course, pada saya pula. Talisha. Terima kasih banyak-banyak kerana mengelola aktiviti kita hari ini. Terima kasih dan kepada anda semua yang menonton di rumah, jangan lupa untuk sentiasa tonton Teroka di TV KPM, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye. 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 Jumpa lagi. Jumpa lagi.